Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Okey, hari ni cikgu nak ajar kamu tajuk baru, iaitu tajuk kebarang kalian. Okey, kamu boleh tengok dalam buku teks kamu tajuk kebarang kalian. Okey, kebarang kalian. Okey, kita terus baca soalan. Okey, kebarang kalian ni awak dah belajar semasa awak tingkatan 4. Okey, kita terus baca soalan. Okey, dia cerita beberapa kepingkat dalam bekas P, kan? Okey, beberapa kepingkat dalam bekas P dan beberapa kepingkat dalam bekas Q. Okey, ada dua bekas. Okey, bekas P dan bekas Q. Okey, dia kata sekepingkat dipilih secara rawak daripada bekas P. Kemudian dia pilih lagi secara rawak daripada bekas Q. Okey, senaraikan ruang sampel. Okey, ruang sampel ni awak dah belajar dah semasa awak form 4. Ruang sampel ni contoh kalau dadu. Ruang sampel dia ialah 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Macam itulah. Okey, so hari ni cikgu nak ajar kamu bagaimana kamu nak senaraikan ruang sampel bagi peristiwa bergabung. Ini ialah peristiwa bergabung sebab dia ada dua bekas, kan? Okey, cara yang pertama, kita nak jawab ruang sampel. Kita nak jawab soalan A, dia minta kita ruang sampel, kan? Okey, A dia minta ruang sampel. Okey, ruang sampel dia kata mula-mula ambil dekat bekas P, kemudian ambil dekat bekas Q. Okey, bermaksud kamu partnerkan. Okey, contoh kali pertama kamu dapat D, kali kedua mungkin kamu dapat X. Okey, dekat bekas P kamu dapat D, dekat bekas Q kamu boleh jadi dapat Y, dekat bekas P kamu dapat D, dekat bekas Q kamu boleh dapat 3. Dan itulah ulang-ulangnya. Jadi ruang sampel kita boleh terus senaraikan. S untuk ruang sampel. Okay, D, X. Awak partnerkan. Awak combinekan D dengan X. Okay, lagi. D dengan Y. Okay, lagi. D dengan 3. Okay, boleh habiskan. Kemudian kita buat 2 pula. 2 dengan X. Macam itulah. Okay, 2 dengan X. Lagi. Okay, 2 dengan Y. Okay, 2 dengan 3. Okey, boleh juga jadi kita boleh sambung lagi 6. Bekas P dapat 6. Okey, 6 dengan X. 6 dengan Y. 6 dengan Y. Okey, 6 dengan Y. Okey, 6 dengan Y. Lagi 6 dengan 3. Okey, lagi. Boleh sambung lagi. Sini ada G, kan? Okey, G dengan X. G dengan X. Okey, lagi G dengan Y. Seterusnya G dengan 3. Dah settle. Itu kita ruang sampel. Maksudnya kita listkan pasangan-pasangan yang mungkin ada. Okey, itu satu cara. Okey, satu cara lagi kamu boleh guna jadual. Dalam jadual dia lebih sistematik. Dalam jadual dia lebih sistematik. Contohlah, cikgu tunjuk kat kamu. Okey, cikgu tunjuk kat kamu bagaimana kalau kamu nak guna dalam bentuk jadual, kan? Okay, ni cikgu divide lah kat sini. Okey. Okey, contoh dalam jadual. Okey, kita ada dua bekas. Bekas P dan juga bekas Q. Okey, bekas P dan juga bekas Q, kan? Okey, jadi saya letak kat sini untuk bekas P. Okey, kat sini untuk bekas Q. Okey, dalam bekas P ada D, 2, 6 dan juga G. Okey, dalam bekas Q pula ada X, Y dan 3. Okey, so bagaimana kamu nak buat? Okey, kamu buatlah kat sini. Kita gabungkan baris pertama, laju pertama. So, D dengan X. Baris pertama, laju kedua. D dengan Y. Okey, kemudian D dengan 3. Okey, 2 dengan X. Okey, 2 dengan Y. Okey, 2 dengan 3.
Kan senang nampak teratur. 6 dengan X. Okey, 6 dengan Y. Okey, kemudian 6 dengan 3. Okey, kemudian bawah. Okey, G dengan X. Okey, lagi G dengan Y. Lagi satu. G dengan 3. Okey, sama je sebenarnya. Kat sini ada 12. Kat sini pun ada 12. Okey, satu cara lagi kamu nak buat ruang sampel ialah dengan menggunakan gambar rajah pokok. Okey, ni semua ruang sampel. Okey, ni contoh pertama. Cara yang pertama. Okey, ini cara yang kedua. Okey, cara yang ketiga, kita nak list ruang sampel, kita boleh guna pokok. Pokok ni juga kamu dah belajar masa kamu form 4. Okey, contoh pokok kita ada dua bekas kan? Okey, kita ada bekas P dan kita ada bekas Q. Okey, dalam bekas P ni dia ada 4. So pokok ni akan pecah kepada 4. Pokok ni cikgu tak tunjuk habis. Cikgu just nak remind saja sebab ni besar sangat pokok dia ni. Okey, ni D, 2, 6 dan G. Okey, so dalam Q dia ada 3. Dalam Q dia ada X, Y, 3. Okey, jadi yang ini pun sama, kamu akan pecah kepada 3. Semualah yang bawah pun kamu akan pecah kepada 3. X, Y, 3. Okey, so kamu akan pasangkan dia. Macam kesudahan dia D dengan X, D dengan Y, D dengan 3. So kamu akan tulis dekat tepi ni dia punya kesudahan. Kesudahan. Inilah dia punya ruang sampel. Kalau kamu list sampai habis, kamu dapatlah semua dia punya ruang sampel. Okey, ni D dengan X. Yang kedua D dengan Y. Okey, kemudian D dengan 3. Macam tu. Okey. So, kamu boleh list sampai habis, kamu akan dapat yang sama. Dengan cara yang pertama sama, cara yang kedua sama, cara yang ketiga sama. Itu ialah bagaimana kita nak buat ruang sampel. Cikgu harap kamu fahamlah, ini bagi kes dalam dua bekas. Okey, so kita tengok pula contoh yang kedua. Okey, cikgu buat contoh yang kedua. Sabar Okey, kita tengok contoh yang kedua, ruang sampel juga tapi dalam satu bekas. Sekejap, cikgu buka dulu dia punya file dia. Okey, ni dia punya soalan. Okey, saya besarkan sikit. Okey. Okey, baca dulu soalan. Okey, Rajah menunjukkan beberapa keping kad. Ada wrong spelling berlabel huruf, vokal dan konsonan di dalam sebuah kotak. Okey, dalam kotak ni ada kad HEAR. Okey, 2 keping kad dipilih secara rawak. Satu demi satu tanpa penggantian. Okey, cikgu highlight kat sini perkataan tanpa penggantian. Okey, nanti cikgu terangkan bagaimana pula kalau dengan penggantian. Okey, jadi kamu kena, ni dia ada perkataan tanpa penggantian. Okey, apa maksud tanpa penggantian ni? Maksudnya, contoh, awak ada kotak. Dalam kotak ada 4 kad HEAR. Kali pertama awak ambil H. Okey, kali kedua, boleh tak awak dapat H? Tak boleh kan? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab dia tak masukkan semula. Dia tak masukkan semula dalam tu. Okey, so sekarang nak list, kita nak buat ruang sampel. Kita pulanglah, kamu nak list terus ataupun kamu nak buat dalam bentuk apa ni? Okey, dalam bentuk jadual. Okey, contohlah cikgu tunjuk lagi. Semua sekali cikgu tunjuk. Okey, contoh ni cikgu buat dalam bentuk jadual. Okey, cikgu buat dalam bentuk jadual. Okey, kali pertama ambil. Cikgu letak first lah. Okey, ni kali kedua ambil second. Okey, so dalam kali pertama, okey, dia ada dalam ni memang ada H, E, A dan R. Okey, sama. Kat sini pun ada H, E, A dan R. Okey, ini kita buat bagi kes tanpa pengembalian. Ruang sampel tanpa pengembalian.
Okey. Tadi cikgu dah katakan apa maksud tanpa pengembalian. Okey, kalau tanpa pengembalian maksudnya kita tak boleh dapat benda yang sama. Okey, so bermaksud bagaimana kita nak isi table ni. Kat sini memang tak ada benda. Kita tak boleh dapat HH, kita tak boleh dapat EE, kita tak boleh dapat AA, kita tak boleh dapat RR. Okey, so kita senaraikan lah. Okey, yang lain kita boleh senaraikan. HE. Okey. Sorry, salah tulis pula. Okey, ni H. Okey. HE, HA. Kan? Okey, HR. Okey, sambung je lah. EH. Okey, E. A. ER. Okey, sampailah habis AH. Kamu boleh buat ni. Cikgu tahu kamu boleh buat AE, AR, HR. Okey, habislah HE, HA. Okey, ini bagi kes kalau dia kata tanpa pengembalian. Dengar betul-betul cikgu sebut. Okey, untuk A, ruang sampel. Sekejap sorry, dia bergerak. Kejap cikgu set up betul-betul semula. Okey. So tadi kita bincang ini ialah untuk ruang sampel kan. Okey, ruang sampel tanpa pengembalian. Okey, semuanya ruang sampel. Okey, semuanya ruang sampel. Tapi kes yang pertama kita buat tadi ialah tanpa pengembalian. Tanpa penggantian pengembalian. Sama je lah. Okey, tanpa penggantian. So, ruang sampel yang kita dapat ialah ruang sampel yang kita dapat tadi, semua ni lah. Okey, kamu boleh senaraikan lah HE sampai habis lah. Okey, HA, HR. Kejap dia sedikit masalah ni. Banyak pula dia punya. Okey, sorry, dia ada sorry Okey, HE, HA, HR. Sampai habis kamu senaraikan, kamu boleh refer daripada sana lah. EH. Okey, lagi EA. Okey, sampailah ER. Okey, jap cikgu senaraikan dulu. Okey, so ini yang mungkin kamu dapat. Sorry lah tulisan tu tak cantik. Sebab susah kan pakai benda ni. AR, HR, HE, HA. Okey. So ini ialah ruang sampel dengan keadaan tanpa pengembalian. Okey, tanpa penggantian tanpa pengembalian. Okey, boleh nampak tak? Okey, bagaimana pula? Okey, cikgu nak terus bagi contoh. Bagaimana pula kalau dia dengan penggantian? Okey, so kalau dengan penggantian. Apa maksud dengan penggantian? Okey, dengan penggantian ni dengan pengembalian ni ialah dia ambil H, dia catat, dia letak balik H tu. Bermaksud kita mungkin boleh dapat HH, EE, AA. Okey, jadi kalau dengan penggantian, ini cikgu tukar. Perkataan tanpa ni, cikgu tukar dia dengan penggantian. Bermaksud kita boleh dapat, saya padam. Kita boleh dapat HH. Okey, kita boleh dapat
EE. Kita boleh dapat AA. Dan juga kita boleh dapat RR. Okey, jadi nanti bila kamu nak senaraikan ruang sampel bagi kes dengan penggantian, okey, kamu senaraikanlah semua ni. Semua ni kamu senaraikan. Ni semua ni kamu senaraikan. Ni HH. Okey, semua ni kamu senaraikan, bermaksud ada tambahan lagi 4. Ada tambahan lagi 4. Okey, jadi ruang sampel yang kat sini ni, okey, kamu senaraikan semua. Semua ni kamu senaraikan. Okey. So, itu sahaja untuk ruang sampel. Cikgu minta maaf lah, dia punya tulisan memang sangat teruk, tapi apa pun yang penting kamu boleh dapat lah kat situ. Okey, so next video cikgu akan terangkan bagaimana kita nak hitung kebaran kalian. Okey, itu saja. Sekian. Terima kasih.